Hello sir, salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Saya Jelenika Jupirin daripada kumpulan 5 yang mengambil topik amalan yang diharamkan dalam Islam. Dalam topik ini saya akan bentangkan dua bahagian, yaitu yang pertama, kesan-kesan daripada amalan yang tidak baik dan juga cara-cara menghindari diri daripada terlibat dengan gejala haram. Saya akan dahulukan dengan kesan-kesan. Kesan yang pertama, apabila kita melakukan sesuatu perkara yang memalukan sehingga kita dipenjarakan atau disabitkan kesalahan undang-undang, kita memang tidak dapat elakkan daripada menjatuhkan maruah diri dan juga maruah anggota keluarga kita. Apabila maruah diri sudah tercalar, kita mungkin akan berasa malu untuk berjumpa dengan orang luar karena kita tahu apa hukuman yang akan dilakukan terhadap kita apabila kita melakukan sesuatu kesalahan itu. Maruah diri itu amat penting, apatah lagi kita sudah melibatkan maruah diri orang lain, yaitu keluarga kita sendiri ataupun nama baik keluarga kita. Keluarga kita akan merasa sedih kerana selama ini nama baik yang kita bina selama bertahun-tahun itu tercalar begitu sahaja akibat daripada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Yang lebih menyakitkan atau lebih kasihan, ahli keluarga yang tidak bersalah turut terkena tempias daripada perbuatan yang kita lakukan itu. Seterusnya, hidup tidak tenteram dan dalam ketakutan. Nah, dalam perkara ini sama sekali kesan-kesan ini sangat membuktikan bahawa apa yang kita lakukan boleh menyebabkan hidup kita tidak aman dan kita akan hidup dalam ketakutan. Ketakutan yang kita rasai apabila kita melakukan sesuatu kejahatan mungkin bukan ketakutan yang biasa, tetapi ketakutan yang boleh mempengaruhi fikiran, minda, dan kesihatan kita. Mempengaruhi kita untuk mencederakan diri kita sendiri, seperti bunuh diri atau menjadi gila. Mengapa kehidupan kita tidak tenteram? Ini kerana kehidupan kita telah menjadi buruan polis dan juga pihak-pihak berkuasa yang lain. Apabila kita sudah menjadi buruan polis atau pihak-pihak berkuasa yang lain, kita tidak akan berani untuk keluar rumah kerana fikiran kita sudah kacau bilau, sudah diganggu dengan perkara-perkara yang menakutkan diri kita sendiri. Kesan yang ketiga, apabila kita melakukan sesuatu amalan yang diharamkan dalam Islam, kita akan dipandang rendah oleh masyarakat. Nah, di sini kita boleh bayangkan macam mana rasa apabila orang di sekeliling Anda menghindari diri mereka daripada kita atau juga memulaukan kita daripada diri mereka. Hal ini kerana orang yang bersalah akan sentiasa dipandang remeh. Orang akan mengata kita dan menghina kita atas apa yang kita lakukan di dunia nyata. Mereka juga akan memanggil kita orang yang tidak berilmu dan juga berperi kemanusiaan disebabkan oleh kesalahan kita. Walau bagaimanapun, apapun perkara yang kita lakukan, kita pasti ada cara untuk mengurangkannya atau menghindarinya supaya kita tidak terlibat sama dalam perkara-perkara sebegini lagi. Seterusnya saya akan bentangkan cara-cara untuk mengatasi atau menghindari diri kita daripada terlibat daripada melakukan amalan-amalan yang diharamkan. Yang pertama, sentiasa dekatkan diri dengan Tuhan. Hal ini boleh membuat diri kita lebih berasa tenang dan selesa. Dan kita juga akan lebih tertumpu dengan pekerjaan Tuhan. Semuanya yang baik-baik sahaja. Kita mungkin tidak akan merasa resah atau merasa takut kerana apa yang kita lakukan itu adalah berasas daripada Tuhan itu sendiri.
apabila kita sentiasa mendekatkan diri kita dengan Tuhan, atau kita ada niat untuk bertaubat, Tuhan itu akan sentiasa membantu kita. Karena apa? Tuhan itu maha pemaaf dan penyayang. Tuhan pasti membantu anak-anaknya yang ingin bertaubat. Seterusnya, beranikan diri untuk meminta nasihat atau pendapat daripada orang-orang yang lebih berpengalaman atau lebih tua daripada kita. Kita jangan malu-malu untuk meminta nasihat atau pendapat daripada orang lain. Karena apa? Ini adalah untuk kebaikan diri kita sendiri, untuk kita mau mengubah diri kita supaya kita tidak menjadi lebih jahat di masa yang akan datang. Meminta nasihat atau pendapat orang lain juga yang boleh dipercayai boleh membuat kita belajar daripada salah dan silap yang kita lakukan selama ini. Mereka mungkin tidak dapat membantu kita 100%, tetapi mereka boleh menggerakkan hati kita untuk mengubah perangai kita menjadi yang lebih baik. Kita juga akan lebih berkeyakinan selepas kita sudah meluahkan atau mendapat nasihat daripada orang lain, karena kita sudah berjaya memujuk diri kita sendiri untuk bertaubat. Cara yang terakhir adalah berpikiran secara positif. Dalam hal ini, apabila kita berpikiran positif atau rasional, semua perkara yang kita lakukan juga menjadi baik. Kita juga boleh membuat keputusan dengan baik dan kehidupan kita kekal hidup sehat, pikiran lebih teratur. Ia sangat membantu dalam kehidupan seharian kita, karena benda yang positif akan juga bertindak balas dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi jangan kita takut untuk bertobat. Kalau kita betul-betul ada niat untuk bertobat, kita boleh lakukan semua cara-cara ini. Itu saja daripada saya, Sir. Sekian dan terima kasih.